Tu bertanya kat aku lah tadi. Tanyalah kat aku. Aku tanya dia satu kakak. Saya nak tahu macam bila kakak kata tauhid ni. Bab-bab tauhid ni mengenal macam mana pembawakan tauhid orang-orang yang mengenal. Macam mana pembawakan tauhid orang-orang yang hanya melafaz tidak mengenal. Dia ada jalan cerita dia. Dia ada fasa-fasa kepahaman dia. Dia ada tingkat-tingkat daya mampu merenung dia. Dia ada level-level yang akal dia boleh tembus. Bukan kata dalam makrifah saja. Ada orang yang telah ditalkin, telah diijazahkan pun tak faham. Ada orang yang telah diijazahkan PhD, degree ke apa ke, diploma yang mereka dapat ni pun, diploma. Ada ijazah tapi tak ada kepahaman tentang ilmu mengenal Allah. Walaupun yang ditalkinkan, dia cuma berada dalam suasana ketika guru nak membongkar rahsia Allah. Tetapi kalau hatinya masih tertutup, dia hanya terpilih untuk berada di dalam keramaian suasana ilmu mengenal Allah di bawah satu bumbung rumah seorang guru. Tetapi belum tentu dia ada di bawah satu kepahaman. Seperti mana yang guru itu ingin mahukan. So, masuklah dalam surah 16. Surah 16 ayat 37. Cerita tadi boleh masuk dalam tu. Kalau Allah tak mau memberi petunjuk kat seorang tu, tak ada siapa boleh menolongnya. Walaupun dia berada beretul bau dengan seorang guru. Macam contoh dia, pada hari yang saya ada di pertemuan dengan Dr. Mazhar, bukan dengan yang ramai, saya nak jumpa dia seorang. Adalah mamat ni, seorang ni dia pakai kopiah, baju hijau kok, itu janggut sikit. Duduk bertentang dengan saya masa dalam kedai makan tu. Sebab aku dah plan, selama 18 kali aku pergi, ni ke 19. Sama aja. Yang duduk keliling you nak bersoal you dengan label kepahaman mereka, dan kalau you hurai mereka tak nampak. So, aku jalan nak masuk tu, waktu aku duduk dalam Grab tu, aku duduk fikir dah, ada cerita baru. Iaitu cerita aku masuk, I'm gonna take over the situation. I'm not gonna let them rule. Sebab selalunya macam tu. Masuk kita di soal jawab, padahal kita tak tahu tauliah. Sepatutnya kita soal orang yang bertauliah. Senanglah mereka. Kita hanya kena jawab apa yang disoal. So hari ni bukan soal kita kriminal, pecah rumah orang ke, masuk ni apa semua. Ini soal ilmu agama. Hang pun tak bertanggungjawab ke atas aku tak bertanggungjawab atas hang. Surah 6 ayat 52. Tak larat nak sebut dah. Dan hang jangan duk perasan kata hang yang boleh selamatkan orang dari sudut keagamaan. Kalau Dr. Mazhar tu, tak payah. Okey, Dr. Mazhar tu, kalau dia saya dah kata dia, yang hampa gelojoh ni pasal apa? Pasal apa? Aku bukan bawah negeri Perlis. Dia tahu itu, dia kata, ya bukan, awak bukan bawah negeri Perlis. Sebab saya tak bagi ceramah kat negeri Perlis. Saya jual buku sekali kat negeri Perlis. Tapi saya tak pernah bagi ceramah pun kat negeri Perlis. Agama. So kalau dia kata, dah ini pasal agama, yang lain yang tepi-tepi tu pun support conversation lah. Ya, angguk pun ada apa semua. Biasalah. Kalau tak faham pun, itu bos aku kena ampu dia. Support conversation. Ya, pasal agama. Oh, lepas tak boleh ni tak boleh masuk lah. Padahal hampa semua kena diam je. Aku main jumpa dia, kan jumpa hampa. Selalunya jadi macam tu kat aku. Kalau nak main jumpa mufti, kepala agama, pasal apa yang lain-lain ni perlu ada? Dalam Quran surah 6 ayat 116, berapa kali aku sebut dah. Mereka yang mengikuti yang ramai. Lepas tu surah 17 ayat 84, mereka yang mengikuti jiwanya, pembawakan jiwanya. Semua ni Allah yang take over, Allah yang control game. Hampa ni apa dia yang sebenarnya? So, Yahudi mana yang bagi ke hampa prosedur dan kepahaman ataupun bagi syllabus untuk bagi tahu hampa duduk di satu ni, hampa create satu ahli-ahli fatwa kena ada, ahli-ahli renung ni kena ada, ahli-ahli ni kena, supaya ada orang boleh hampa kata sesat. Hampa jangan fikir siapa yang menyesatkan dia dan siapa yang beri petunjuk, jangan fikir. Hampa di situ boleh jatuh hukum kat orang, boleh ni. Ini kata struktur keagamaan itu telah disalahgunakan mengikut kaedah Al-Quran itu sendiri. Surah yang saya sebut. Kalau saya nak sebut sekali lagi boleh. Sebab
surah 6 ayat 52, surah 16 ayat 37, surah 10 Yunus 99 100, surah 16 juga ayat 93, surah Ibrahim ayat 4. Semua ni hampa kena proses sebab rujukan yang paling istimewa sekali kepada orang yang terinaya, Allah ada sebut dalam surah surah 42 ayat 41. Renung ayat ni. Kami akan bangun membela, bukan agama. Kami membangun membela diri kami sendiri yang terinaya. Bagi mereka yang tak kisah, tetapi kalau mereka ada abang, adik, kakak, keluarga, mereka kena bangun membela. Sebab surah ni dah bagi nasihat. Hampa tak boleh letak atas kepala Allah Ta'ala. So, itu sebab aku masuk dalam Jabatan Mufti berkelakuan sebegitu. Selepas 18 kali dah duk jadi burung kakak tua atau burung tekukung. Angguk. Bila kita cakap, mereka angguk. Lepas tu apa yang mereka hurai, lepas tu kita tak tahu. Faham tak? Contoh dia, it's a very simple. Ada orang kadang aku bagi telefon, lepas telefon, semua aku layan. Bila lepas telefon, aku layan. Tetapi aku melihat conversation tu. Seorang lelaki telefon seorang lelaki. Nama dia ni Lepat. Nama dia ni entahlah. Kadang mereka pakai cover WhatsApp mereka pun tak ada rupa. Pakai gambar Mak Saleh tua lah, apalah semua. Mereka tak pakai gambar mereka. So tak apa. Bila dia ni telefon, dia ni, Lepat ni dia merenung. Conversation ni daripada dia ni ke? Atau copy paste? Apa yang DRM, bukan Dr. Mahathir, Dr. Mazazil ni cakap, dia ni bawa keluar. Oh, dia agresif, dia macam tu, macam ni. Saya tak nampak makrifah dia. Dia ni pula nanti kata orang makrifah kena tenang, ni apa semua, ni. Orang makrifah tak boleh, ni apa. Bila dia ni tanya balik, apa pernah aku buat kang? Aku pernah buat apa kang? Kenapa hang rasa terganggu? Kerana hang tengok dia ni dengan dia ni. So, you duduk sini sebagai pemerhati lu, witnessing. Apa yang berlaku di antara dia ni dengan dia ni. Jangan cakap pasal agama lagi. Jangan cakap pasal pegangan lagi. Jangan cakap pasal itu lagi. Jangan cakap pasal kaedah ilmu. Jangan cakap pasal martabat ilmu. Jangan cakap pasal siapa. Mufti, pelukis jalanan. Ahli wabi ke, ahli fiqah ke, ini ahli makrifah. Jangan cakap benda tu lagi. Kita pergi humanity. Apa erti agama? What kind of religions? What means religion to you when you lost your humanity? So, bila Dr. Mazhar kaji, dia yang hantam dia ni dulu. He doing at first. Dia attack dia ni dulu. Dia attack macam-macam. Dia attack even guru dia ni. Pakai gambar dia ni. As a human right, what right you have to use his photo? Kalau hang tak setuju dengan ilmu yang dia bawa, pasti apa pakai foto dia? Cerita pasal ilmu. Sebab ilmu tu, sebelum dia ni hidup, telah ada ilmu tu. Mengenal Allah. Surah 18 ayat 103, 104, 105. Ayat tu dah bagi tahu dah. Mereka yang mendusta ayatku dan ayat pertemuan denganku di akhirat kelak. So makna pertemuan dengan Allah tu berlaku di mana? Bila dia kata surah Zariyat. Surah Zariyat ubah 51. Tak ingatlah. Tak apa. Ayat 21. Ayat 20, ayat 21. Kebesaran Allah Ta'ala itu ada pada diri. Ada pada alam semesta. Alam semesta kita pecah daripada zat, sifat, asma', af'al. So, kalau kata pada diri, buka sifat 20. Tapi dia pun dah tolak. Dia ni dah tolak sifat 20, Dr. Mazhar ni. So, how for him to discuss about how do he understand the things? Macam mana dia faham? Dia nak discuss dengan dia ni apa? Jalan untuk membawa kepahaman dia yang dia faham sekarang ni, dia ni dah potong. Sifat 20 Yunani lah, Nafi isbat, kaum dia, geng dia kata nonsense. So, bagaimana bagi dia ni untuk menerangkan kepada dia ni? Sebab pintu dah tutup, hati dah buta, mata hati dah buta, dia tak boleh cakap. Cuma dia bagi tahu dia ni, hang nak ceramah,
cakap ada satu pengajian ilmu ni macam ni, macam ni, macam ni. Jangan aibkan orang. Oh, awak cakap di public. Ada orang understand? Hang pergi mengintip suatu benda yang tak faham. Dalam conversation ku, hang duk intip, hang duk proses. Hang nak cari salah. Itu yang dikatakan jangan kamu mintip kesalahan orang. Dia jawab apa? Dah awak cakap dalam public. How stupid can you be? How stupid can you be? Answer yang macam tu. Itu sebab kita tengok, bagi aku, dia bukan mufti. Dia bukan mufti. Dia seorang yang membawa ilmu kulit semata-mata. Macam mana kami nak cakap tentang ilmu mengenal diri? Mengenal diri ni dia tengok apa dari segi apa? Macam mana lepas kata dia makrifat, lalu dia kata saya the one create dia. Bukan dari sudut maknawiyah. Aku cakap hang create dari segi masalah sikap. Apabila sikap hang menerjah aku, menuduh guru aku, pakai gambar aku, lasan kata atas dasar agama. Apa yang Tuhan dah cakap sebelum ni, kamu tidak bertanggungjawab atas satu pun hal mereka dalam keagamaan dan segala-galanya. Sebab Allah yang memilih, Allah yang menyesatkan. Adakah satu orang boleh terlepas daripada hukum Allah? Tak ada. So what are you doing actually? Kalau orang kata, oh lepas bukan bawa jabatan mufti Perlis, tetapi nak tanya hang, Perlis, ada satu mamat, puih kata, terloncat masuk Siam, merecik gulin sana, hang duk sibuk nak jaga lepat yang dalam teritori Pulau Pinang ni. Hang nak sibuk jaga dia. Yang tak bawah tangan hang, yang dalam, kalau ada seorang cukup masuk Siam merecik. Hang ni macam mana punya orang? Hang pergi jaga tempat lain. Gajah depan mata hang tak nampak, kuman seberang laut sana hang boleh nampak. That's what happened to you, Dr. Mazhar. Because too much mata ni. Mata yang orang mati ada, orang buta ada ni. Ni, nampak tak? Nampak? Sebab hang ni, kalau kata Ustaz Wan Nizam, dia selalu kata bodoh piang. Hang ni bukan bodoh piang. Atas lagi. Bodoh suai. Okey. Baik. Datang satu mamat ni, dia start call. Kita dengar. Ya, Waalaikumsalam. Pak, saya nak tanya sikit apa semua. I'm expect from you, not from copy paste. Balpat. Apa Balpat tak boleh macam tu. Dah kena uji sikit pun Balpat nak melenting dah. So dia ni nak cakap aku melenting hang kah? Tetapi bila aku jadi marah sebab persoalan hang tu daripada dia, Dr. Mazhar punya, bila kata hang kenal aku bila ni? Baru kenal ke? Hang tak tahu aku hilang anak bawah jabatan ni. Ahli-ahli agama hentam aku macam-macam. Apa tu, Dr. Mazhar kutuk guru aku, pakai gambar aku dan adik-beradik aku macam mana jalan yang ramai. Ni semua hang tak fikir. Hang fikir apa yang dia kata. Tapi hang tak fikir apa yang dia buat sebelum sampai kat hang. Apa yang dia buat kat aku, hang tak gaji. Hang main dengan soalan-soalan yang daripada dia. Apa dah lepas patut relax lah dalam tu. Ambil peluang. No. Sepatutnya aku tak kalau pergi jumpa aku nak bagi kasut. Tapi aku janji aku tak boleh buat macam tu. Pasal dalam dia aku nanti salah. Dari sudut law. Dalam kawasan dia, tempat dia. So, aku bertegas. Bukan aku bagi kasut kepala dia. Mana dia tu habis elok keluaran dia tu. Kalau aku nak kata kau aku jalan dengan ramai, adik kau orang tunjuk ni. Ni apa ni? Dr. Mazhar kata kat abang ni. Ambul lagu abang apa? Adik-beradik yang tak mengaji pun kena tempian. Dia tak fikir. Dia tak fikir nasihat Allah dalam Al-Quran. Jangan mengaibkan orang. Kan dia kata dah. Dia kata, kamu tidak bertanggungjawab. Dan dia kata Tuhan tu kalau dia nak bagi segenap umat manusia beriman, boleh. So bila hang cakap hang ni pasal agama, baik, kita cerita hal dua orang ni. Satu mamat ni, aku pensel pula tak ni lah. Tak apa, kita padam dulu. Ya, jadi cepera. Okey, kita bagi simple punya. Satu mamat ni. Okey. Mengaji. Mengkaji. Ada bab pula ulang kaji. UK. Lepas tu mengenal apa yang dia kaji, apa yang dia cari, apa yang dia mengaji. Okey, satu part.
So, mengkaji. Bab apa? Bab apa? Mengkaji. Mengkaji apa dan sampai mana? Mengenal apa dan siapa? Bila kita pecah balik, mengaji bab apa? Usul ke, fiqh ke, tasawuf ke, mengaji hadis ke, hafiz ke, pokok Quranis ni ke? Apa dia? Apa dia? Baru kita sembang mengaji, mengkaji. Kaji bab Quran ni bahagian apa? Bahagian law, bahagian sistem, bahagian apa? Okey, hang mengkaji. Okey, dengan guru mana pula? So, perbualan tu hanya sampai mana? Mengkaji tu. Mengaji. Mengkaji tu pula. Usul mesti kena ada. Pasal nak kaji mesti kena ada usul. Kalau pengkajian tak ada usul, payahlah. Tasawuf mesti kena ada penelitian dan pencucian. Aku nak teliti, aku kena cuci hati aku dulu. Tak boleh ada double standard, tak boleh hukum orang, tak boleh kata orang tak betul. Pasal yang aku nak penelitian tu pada diri aku dulu. Apabila terang semuanya, cerah semuanya, maka terbukalah mata hati. Maka akan nampaklah satu teritori mengenal apa yang nak kenal, siapa yang nak kenal. Apa yang nak kenal? Sifat-sifat Allah. Itu nak kenal. Siapa? Siapa diri hang? Apa ada kena mengenal dengan Puak Mazhar, Dr. Mazhar? Kalau nak sembang baru sini. Baru part yang normal ni. Part ni semula. Part ni pula. Mengenal dirinya sendiri. Lalu mengenallah dia akan Allah yang nyata. Kenal diri rata-rata, pasti kau kenal Tuhan yang nyata. Bukan saya cakap, oh. Bila kenal Allah yang nyata, dia punya tertib pada mengenal Allah yang nyata ni, diri hang binasa. Yang ni mereka tak faham. Mereka tak faham sebab mereka ada keakuan. Lepas kata dia makrifat macam mana, saya boleh kerik dia. Situ je level pahaman dia. That's all. That, inside that, tak boleh keluar dah. Duduk dalam tu lah. Habis, aku sembang dengan wakil guru ayah aku baru ni, di satu tempat tu. Aku cerita bab tu, dia kata, bodoh tu Dr. Mazhar ni. Sebab dia nampak yang tu. Bukan dia kata, awak dia fikir aku tu. Dia nampak setakat tu. Yang kita mengaji tak ada diri kita. Yang dia pula kata, aku ni anggap dia create aku. Aku kata dia create aku lepas behavior tu dia mau macam tu. Kalau kita jumpa orang yang mai, Assalamualaikum Pak, saya nak tahu tu benda daripada saya. Okay, I will watch, I will witnessing every single conversation that come out. Oh, ini bukan saya cakap, ini awak cakap lah. Kalau awak cakap kena sikit pun dah kena uji sikit pun dah okey, koyak ataupun emo atau dah marah-marah. Baik, saya nak tanya, how do you understand about kena sikit? Siapa abang aku kena sikit? Hang tahu perjalanan hidup aku macam mana? Aku dicelakakan macam mana? Ni buku aku yang keluar ni pun tak tahu ini macam mana. Tapi buku ni aku bawa keluar habis. Kalau abang nak tahu jawapan Dr. Mazhar, doktor ni apa semua, perangai-perangai tu, di situ aku hurai habis dalam buku tu. Sebab lepas ni aku nak buat buku budak-budak. Sebab Dr. Mazhar tu masih budak-budak sebenarnya. Dari sudut kemakrifahan. Tak tahu apa. Tadi ada satu abang tu, Abang Jalil, Janat Sabah. Aku duduk dengan dia, aku buat tangan kat budak tu. Baju cantik. Baju cantik. Budak tu dalam 2 tahun, 3 tahun kot, Pak dia duk makan. Dia tengok-tengok aku, dia gelak. Dia seronok. Dia tengok baju dia, dia gelak. So, kabarkanlah berita gembira. Itu reflect daripada budak. Pasal dia tak ada ego, tak ada cemburu, tak ada sakit hati, tak tahu kata nulis. Bila kita terang kat dia. Ada juga aku buat lagu tu kat budak. Mak dia kali tengok, oh gila tu dia ambil sih. Budak tu berubah terus muka dia. So, bila aku ada anak, aku kabarkan berita gembira kat mereka. Tu aku cakap kat mereka, most of politician di Malaysia ni, yang membuat aku tak mau boleh anak aku. Most of ustaz-ustaz di Malaysia ni, oh haram bagi akal fikir anak aku. Aminah dan Azali tu, pasal aku ajak mereka tentang Allah. Mereka ni bawa keluar tentang agama. Dia kata agama tu tak boleh sama. Itu kita tahu dah dari sudut mana anda tengok. Dari sudut mana presentations, dari sudut konsep and idea, law and system. Ada satu peringkat agama. Dalam Hindu pun ada. Kalau tengok batu tak ada Tuhan. Kalau tak ada Tuhan tak ada batu. Itu lagu mana pula? Ni kalau kita nak proses jauh. Tu kata ada benda yang aku pergi sana. Aku tak boleh sembang dengan dia.
Pasal aku bagi peluang kat ahli-ahli itu, mereka akan soal jawab aku. Aku masuk, aku tanya, ni awak yang ramai-ramai ni siapa? Saya nak jumpa dengan seorang lah. Mbak, aku dah tukar suasana tu. Sebab aku tahu, kalau aku masuk tu, ya, Assalamualaikum. Suara kepala kat mereka. Lepas yang ni, lepas ni, soal-soal ni semua. Dari sudut pandangan apa aku nak jawab ke? Atau dari sudut mana? Padahal hampa tak mengenal Allah. Macam mana awak nak bercakap? How we process something you not even have half of your leg in. Sebelah kaki pun tak masuk dalam teritori mengenal Allah. Macam mana kita nak proses benda tu? Padahal dari sudut mengenal Allah daripada kemuncaknya, tak buruk, tak bersorak. Sesama kami pun tak ada apa yang nak sembang. Itu dapat kami cakap, kill the time. Enjoy. Hampa tak ada benda ni. You are selling fears bagi orang bimbang. Hampa cuba fikir satu. Quran tak suruh mengacau orang. Allah tahu tak ada siapa lari. Dan tadi disebut tadi surah 42 ayat 41. Kalau orang tinaya bangun membela setelah terinaya, sedikit pun tak ada kesalahan kat dia tu. Pasal dia counter, dia reflex, dia strike back. Walaupun seorang-seorang, walaupun tak akan disetujui akhirnya, I doing the right thing. Try me. Macam budak call baru ni, lalu aku ban user, aku block. Hang nak call aku, tanya dulu, apa masalah selama ni yang Dr. Mazhar pernah buat kat Abang Lepat? Kenapa Abang Lepat marah dia sangat? Baru aku introduce hang mukadimah yang pertama. Dia mengganggu aku. Dia bersangka-sangka kat atas aku. Pasal apa aku tak bersangka-sangka? Dia tak mengaji ilmu mengenal Allah. Dan ilmu mengenal Allah tak pernah kacau dia, tak pernah kacau jabatan mufti lain. Hampa tak reti nak jawab. Itu yang masalah hampa. Let me teach you how to answer. Surat protes mai. Tuan, Datuk, ni ada kami syaki pengajian sesat di sini, di rumah ni. Balaslah, itu pengajian makrifah. Saya dah soal sesat dengan dia. Tuan tak mengaji ilmu ni. Kalau nak mengaji, pergi mengaji. Lepas tu, baru ada isu nak bercakap apa yang betul tak betul. Tak boleh cakap, ada orang tu. Dia ni bukan orang tu. Ada satu guru makrifah ni di Afrika macam ni. Dia ni bukan duk Afrika. So, to against him, using another penggambaran ataupun another picture ataupun another something to show which is not him, tak boleh. Tak boleh. Sebab kalau you destroy one humanity, you destroy whole humanity. 1% whole humanity. Sebab hina dia, lukakan jiwa dia, itu bukan Islam. Kalau orang mufti sekalipun, orang boleh cakap sekalipun, we don't give F. Sebab hang tak tunjuk cara hang. Kalau kata jabatan mufti daripada Johor nak jumpa aku dah tengah jual, orang dah tengah ramai. Boleh tak duduk kat sana saat ni surat-surat lepas nak kena sign? Kalau Sultan tanya lepas buat apa dalam Johor ni, kami ada jawapan, kami ada soal-soalan. Okey, aku sidang. Pasal dia tunjuk tertib. Hang sebelum apa-apa hantar aku Dr. Mazhar. Are you out of your... Tak mau sebut. Pasal apa aku sebut itu, hampa report, aku dah kena ban 30 hari dalam Facebook. Hampa mesti seronok. Bagi aku ban terus pun tak kisah. Sebab kami mengaji dari sebelum zaman internet lagi. Macam mana aku duduk di Batus, kampung Bagalabai Tahir, boleh naik on the cup dengan ayah aku pergi kampung Lubuk Puyu Kuantan Pahang. There's no internet. But Tuhan memilih sesiapa dia nak pilih. He has his own way. Buku aku. Hampa ban macam-macam, hampa buat macam-macam kat aku, sedangkan hampa pun jual buku. Nampak? Tetap berjalan. Tuhan tetap memilih siapa yang dia nak pilih. Sekarang kita living in the classroom. Kita bukan duduk zaman sebelum internet. So, hampa duduk dalam office, duduk tegeh-tegeh gelak, panggil orang hampa, ya, interview dengan hang. Aku offer. Siapa saja yang nak jumpa aku, cakap yang kaedah dia nak tahu. Bukan kaedah, oh, Dr. Mazhar cakap macam ni, dia macam ni. Itu that means you try to against me. Out of Dr. Mazhar, concept and ideal law and system, thought and emotions. No, I want you, completely you. Ada je orang main tanya aku. Macam kakak tu tadi. Aku kata, kakak, nak saya buat dua kedudukan ni. Ni orang makrifah. Ini orang yang tak mengaji ilmu makrifah tapi ada ilmu. Bila saya makrifah, dia berkata ada dua malaikat ni mencatat ni apa semua. Baik. Kani pula kata, wa huwa ma'akum aynama kuntum wasami'ul basir. Kalau kata Allah Ta'ala itu berada di mana saja kamu berada, mendengar, melihat, Allah Ta'ala itu alim, mengetahui dan arif, bijaksana, what is left there
for this two. Nak tulis tak baik, nak tulis baik, nak beritahu kat siapa? Dia mengetahui. Ini pegangan dia lain pula sini. Dia make malaikat goes easy. Yang ni, dia akan takut apa malaikat nak tulis. Kita tak kata dia tak betul. Betul dalam kaedah pengajian, ilmu dia di fasa-fasa pemahaman dia. Yang ni. Tak salah aku surah 81 ayat 84 kot. Tak salah aku lah, hampa cek lah. At-Takwir 81 ke? Tak ingat lah. 84. Dia pegang macam tu. Ini makrifah yang pegang. So, dia ada tauhid dia. Tauhid tu. 81 kot. Tak ingat dah. Aku tak ingat dah. 81 lah. Tak ingat lah. Sorry. No, ayat 81 At-Takwir bukan 84. 80, tak salah aku 81 ayat 29 kot. Tak salah aku. At-Takwir cari ayat 29. At-Takwir. 81-29 kot. Inilah syariat. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim daripada puak ni. Mereka ni tak tahu. Mereka ni kami tak tahu. Itu sebab aku cakap, kalau aku jumpa mufti lain seperti mana yang dulu-dulu, aku cium tangan. Tetapi Dr. Mazhar, kalau jumpa kali kedua, it's gonna be worse. Worse. Sebab hang ulas lagi satu benda yang menunjuk hang betapa bodohnya. Faham tak? Hang expect apa? Hang nak cakap pasal Bob Marley. Bob Marley far way beautiful than you, man. Bob Marley punya knowledge lagi special pada hang punya knowledge. I can prove you wrong. Dari segi lifestyle dia, dia tak greedy, dia tak ni. Orang kata dia berdengung ganja. Hampa berdengung dengan keagamaan hampa sampai ego, sampai begitu teruk, begitu ni. Apa dia? Dia ada cancel. Dia ambil ganja untuk heal. Dan untuk meditation. Itu dia punya konsep dalam dia. Aku tak pernah isap ganja sekali dalam hidup aku. So, I'm not him. He's not me. And you not me. I'm not you. How can you judge me? Macam mana hang nak tahu hati aku ni? Hang tak tahu. So, hang telah membuat penghinaan kepada guru-guru makrifah. Hang telah buat penghinaan kepada sesuatu benda yang hang tak tahu. That is mean that's it. Sebab mufti hang ada ilmu, tapi kalau mata hati yang buta, hang tak mengenal Allah, pasal apa hang nak pergi menentang orang ilmu mengenal Allah? Soal jawab apa yang hang nak soal? Dari sudut makrifah, hang kalau kata hang makrifah kalau hang tak macam tu. Aku tak macam tu dengan orang lain. Aku macam tu dengan hang. Dan aku akan macam tu dengan orang yang seperti hang. I have to stand up for my right. Surah 42 ayat 41. I wish I can say F word for you, Dr. Mazhar. One more time. But tak payahlah sebut. Sebab perkataan tu kalau sebut dia keluar dalam YouTube, aku kena ban lagi. Dan ni dah 30 hari lepas ban aku. Tapi tak apa. Facebook kena ban. Tapi tak apa, aku ada WhatsApp group lebih kurang 2,500. They will go to the right persons to understand who really you are. You ada peluang, Dr. Mazhar, pergi mengaji. Aku cakap hang itu depan muka hang. Hang pergi mengaji dulu, baru boleh soal jawab aku. Jangan nak main awak ada depan saya ambil peluang. Peluang apa? Kalau betul peluang, baling kasut ke muka hang. Pasal hang satu orang mufti yang jahat. Hang menghina guru-guru makrifah. Sedangkan guru korang tak pernah jumpa. That's the facts. How can you pukul rata semua? Sedangkan Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un. Dan Allah Ta'ala itu menjadikan manusia itu bersalah-salahan. Dari segi zat, sifat, asma' asfa'al dia, hang tak faham. Zat dia satu, sifat dia berlainan. Asma' dia dan af'al dia. How can you judge me by your standard? Itu pun. Aku nak jalan dalam yang ramai. Hang tak ada akal, tak ada hati ya. Sebab hati yang busuk. Hang kejam, hang zalim. Itu hang. Hang tak fikir perasaan orang. Itu hang. Tapi hang ada knowledge. Hang ada knowledge. Hang ada style gelak-gelak hang macam kera. Faham? Tersengih-sengih apa semua. Patut hari tu aku pernah nampak hang ya. Muka hang. Betul. Aku dah try swing sekali dah kat Datuk Syekh Azmi. Dia elak. Lalah kami jadi kawan. Datuk Ishak Bahrum, kami jadi kawan. Sebab hang ni aku beritahu hang nak sembang hang nak kena ada ramai-ramai. Hang punya kebenaran dengan yang ramai ni ke? Apa what got to do dengan ahli fatwa dengan aku? Allah Ta'ala kata dalam surah 6 ayat 117. Dia tahu siapa yang berada di jalanan
jalannya dan siapa yang tersesat di jalannya. Itu sebab aku maki hang. So kita hurai benda macam ni. Bagi hang tak nampak memang. Ramai yang orang setuju. Guru makrifah sedikit pun tak perangai lagu hang. Dan aku tunjuk aku boleh buat perangai lagu hang. Dan point. Tengok perangai dia marah-marah. Aku marah kat hang lah Mangku Ayun. Kan aku marah kat orang ramai. Kakak tadi main duk elok dengan aku sembang. Abang-abang kadang aku jumpa elok. Yang mana fanatik dengan hang. Yang terasuk dengan hampa punya bahasa. Yang tak mengenal Tuhan. Biasa. Mengenal konsep dan idea. Menyangkakan habislah Tuhan tu kalau Dr. Mazhar tak ada. Habislah agama di Malaysia ni, di dunia ni kalau Dr. Mazhar tak ada. Islam adalah kemenangan. Apabila awak tenang. Tuhan kata datang kepada aku wahai seketul hati yang tenang. Hang duk buat orang menjadi roplah. Aku ada je orang komen okey. Hang tak sedang apa yang buat. Itu masalah Dr. Mazhar. Tak apalah, aku kecil manis 3 tahun dah. 3 tahun dah. Tunggu masa nak mampu ya. Tapi sebelum aku mampu I feel good by saying this to you. Aku tak akan kata F word kat hang dah. Aku akan kata haram jadah kali amput musibat. That's who are you Dr. Mazhar. The rest can go mad if they live under your opinion. Tengoklah yang ahli-ahli fatwa tu mai bawa aku pergi makan nak bersoal jawab aku lalai ke tempat semua orang ada masalah Pat. Yang seorang tu pakai sekerat ni aku ingat driver aku apa smart duduk tepi tu badan tegak. Aku tengok dia apa tu aku tengok dia aku tak tengok. Semua orang ada masalah betul tapi masalah hang tu bukan aku buat. Hang yang create your own misery and happiness. Aku tak nak kacau hang punya ketua Dr. Mazhar tu. Dia yang gatai bungkuk. Cucuk orang tu, cucuk ustaz ni, cucuk ustaz tu. Agama apa yang bawa ni? Kacau orang. Tuhan dah take over dah. Dia menyesatkan, dia beri tunjuk. Dan dialah yang maha mengetahui siapa yang benar, siapa yang tidak. Surah At-Tin ayat 8 tu apa? Tidakkah Allah itu sebaik-baik hakim? Hang siapa Dr. Mazhar? Who the hell are you? Who the hell you think you are? Nak keluar lah satu gini. Duk pegang tak main keluar macam ni. Okey, sahabat-sahabat semua. Buku aku tu di antara ustaz ilmu adab dan seketul taik tu, aku jelas semua dalam tu. Dan aku dah prepare lah. That's kind of me in the end. Aku akan lupakan lepas ni semua. Aku akan buat buku budak-budak. Pasal budak-budak istimewa. Dr. Mazhar dengan budak-budak, budak-budak lagi istimewa. Dr. Mazhar dengan Iblis, Dr. Mazhar menang lagi. So, aku tak boleh buat apa. Pasal Iblis tak akan mati. So, dia akan hidup di dalam jiwa dia tu. Nampak? Clear. Dia kacau orang. Dia buat aku jadi macam ni. 11 tahun aku cakap. Mufti Penang okey lah. Yang tak okey pun boleh jadi okey. Tambah yang okey. Lagi okey lah. Mereka ni duk mengaji negeri Arab kebanyakan ni. Itu yang tu lah. Mereka punya kepala macam tu je. Kita tanya ada ke di Malaysia ni ustaz-ustaz corok-corok kampung ni yang mengaji dengan line up baling batu dekat Nabi Muhammad. Oi, hang tak boleh tuduh apa yang Dr. Mazhar ni balik. Aku tak, I don't know. They show me to make me say so. Pasal kita tak pernah kacau dia. Dia rasa terganggu dengan sesuatu yang dia tak faham. Itu yang peliknya. While your thought and emotion is yours and you don't know how to take care of it, and it control you with a madness out of your great mind. Your mistake is not mine. Hang tak mengenal Tuhan. Nak mengenal Tuhan ni bukan mengenal agama, konsep, idea ni Salafi, Hanafi, Hanafi, Maliki, Syafi'i, apa tu Allah 4 ni lah. Jadi tak kira lah. Hanafi, Maliki, Syafi'i. Allah, aku lupa lah. Selalu aku dah sebut sangat dah. 4 mazhab ni. Hampa boleh komen kau mazhab pun lupa. I don't stay there. That's why I don't stick here. Sebab mereka dah mati. Sebab tu mereka hidup, mereka beriman kepada Allah dan Rasul. Allah dan Rasul berserta kita sampai hari ni. So why don't you take apa yang ada dengan kamu, walau di mana saja kamu berada? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mai dah. Pergi balik! Okay, baik. So,
Kita tak tolak mereka dari segi apa yang mereka bawa untuk kita saat ni. Kita tolak dari segi hijab. Aku tak berhijab ke hang. Aku berhijab kepada Allah dan Rasul yang hang setuju. Tapi Allah dan Rasul yang hang setuju tu, dia ada dengan aku, berserta aku. So, salahkah aku mengaji mengenai diri aku untuk mengetahui apa yang hang bend over, hang surrender. Sunnah, Syiah, Wahabi, Salafis, konsep law and system. Tapi dalam orang yang bawa ini, Allah berserta mereka. Tetapi mereka akan berceramuk bukan sebab Allah yang berserta. Mereka berceramuk disebabkan konsep dan nada yang mereka bawa. Hindu, Cina, apa semua tu ada keagamaan mereka. Tetapi Allah berserta segenap umat manusia. Di sini mereka tak faham. Hamba bawa sesuatu hal sejarah, hal ni yang tak ada. Kami mengaji mengenal diri yang ada, yang berserta, yang maha mendengar. Itu sebab 20 penting. Tapi hamba tolak. So what is left there to talk? Oh, mereka ni jahat. Mereka against hang. Surah 42 ayat 41. That who am I now toward you, Dr. Mazhar. Okey. Nak saya malam-malam boleh saya ada urusan. Nak pergi jumpa brother Sempo M ya. Datuk M Nasir. Okey, baik. Assalamualaikum. Nak jadi koi teruk lah. Tunggu masa nak balik ya. Malas duduk ni. Allah Akbar. Ha.